Okay, ni modul yang kita dah dapat tu. Gerakan linear ialah kajian tentang gerakan objek dalam satu garis lurus. Okey, aktiviti yang pertama, mengkaji jarak dan sesaran. Okay, cabaran anda meletakkan sebatang pensel pada C. Okey, dengan menggunakan sebatang pensel memulakan perjalanan daripada kedudukan A ke B dan ke C. Maksudnya di sini awak perlu melalui B dulu, melalui B. Jadi bila melalui B, awak kena tanda arah mana awak guna. Okay, kita guna situ. So bila kita guna arah yang begitu, maka awak akan tambah kedua-dua jarak. So 2 meter tambah 3 meter, kita akan dapat 2 tambah 1 dapat 3 meter. Assalamualaikum Rifka, selamat datang. Okay, nilai yang kita dapat ni, kita panggil dia jarak, bukan sesaran. Sesaran adalah shortcut. Yang kita ambil daripada A sampai ke C ialah jarak. Sebab awak kena tambah semua laluan yang telah awak gunakan. Okey, seterusnya adalah soalan nombor 3. Selamat datang Syarul. Ulang langkah 2 daripada A terus ke destinasi akhir di C. Ini ialah lintasan terpendek. Okey, lintasan terpendek. Terpendek daripada A ke C ya. Yang ni aktiviti ni ada dalam buku teks tau. Kita keluarkan letak sekali dalam modul ni. So kalau kita nak cari ni, hari tu cikgu kata sama ada kita guna teorem Pythagoras yang kita hafal formula C square tu. Kalau mudah 3, 4, 5 yang tu boleh hafal. Kalau tak boleh kena guna formula teorem Pythagoras. Ni adalah hipotenus So kalau hipotenus, formula dia awak kena guna C square sama dengan A square tambah B square punca. So yang mana A? Yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C. So kalau kita cari A, patut siaplah cikgu tak pakai sarung tangan, patut nak tulis. Dia terlekat-lekat. Okey, tekan kalkulator lah. Masukkan nilai dulu. Masukkan nilai. Tempat A tu awak letakkan nilai 2. 202 lah. Okey, 202 kat sini. Punca. Okey, tempat A tu cikgu ganti dengan 2. Okey, 202 tambah 102. So kita akan dapat 4 tambah 1 dapat 5 lah. Tekan kalkulator. Punca 05 dapat berapa? Punca 05. Apa jawapannya Amni? Punca 05? Uh, 2.27 4 2.24. 2.24. Kenapa tak sama dengan jawapan ni ya? Betul lah tu. Jawapan awak betul. Siapa tak sama dengan dia ni cikgu kata. Kan cikgu punya jalan kira salah. A square tambah B square. 4 tambah 5 punca 05. Oh, kalian dapat berapa? Haikal dapat apa Haikal? Haikal punca 05 berapa? Oh memang nak pinjam kalkulator sekejap. Ha? Punca 2.23 lah. Okey, so jawapan tak boleh guna. Salah. Tapi 2.23 siapa besar? Betul lah. Mestilah besar daripada salah satu ni. 1.73 salah ni, merupakan lintasan terpendek ni salah. Ni salah. 2.23 meter. Okey, sebab kita kena guna formula C square. Okey. Nilai yang kita dapat tadi 2.23 tu adalah sasaran. Okey, terima kasih Namni. Okey, nilai ini dikenali sebagai sasaran. Okey, sekarang kita nak bagi apakah definisi bagi jarak dan sasaran. Definisi jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek. Okey, jauh mana kita lalu itu adalah jarak.
Manakala sesaran adalah jarak pada arah tertentu ataupun lintasan terpendek. Lintasan terpendek antara dua titik. Okay. Awak tengah salin tak jawapan? Siapa tanya ni tadi? 2.23 ke 2.24? Sekejap, awak tekan kalkulator dapat apa? Mana kalkulator cikgu tadi? 2.236. So 2.24 lah. Okay, good. Thank you Akal. Sebab 2.26 lah. 2.236. Dia 2.236 awak bundarkan, awak akan dapat 2.24 ataupun awak tinggal cakap atas ni pun boleh juga. Terima kasih Haikal. Okay, sekarang kita nak tengok ke jawapan soalan yang atas ni. Rajah menunjukkan beza antara jarak dan sesaran. Jarak apa dia? Panjang laluan sepanjang jalan tu adalah jarak. Isi tempat kosong sini. Cikgu terus letak. Sebab cikgu nak jimat masa, hari ni kita ada 1 jam je. Tahu cikgu letak jawapan lah yang dah ada jawapan ni. Okey, panjang garisan lurus antara A ke B. Daripada A nak ke B, yang ni kita panggil dia shortcut lah. Shortcut adalah lintasan terpendek. So bila lintasan terpendek, dia adalah sesaran. Okey. Sekarang ni kita nak tengok perbezaan antara jarak dan sesaran. Ni warung, rumah Rahim. Okey. Rahim berjalan dari rumahnya ke simpang sejauh 1.5 km dari rumahnya. Maksudnya Rahim daripada rumah dia nak pergi ke simpang. Mula-mula dia pergi kanan dulu. Rumah Rahim tengah-tengah ni. Lepas tu dia pergi kanan. Jauh dia adalah 1.5 km. Kemudian dia patah balik. Dia lajak. Tak lalu dah rumah dia, lajak sampai ke warung lah. Sampai ke warung. Yang jauhnya 0.5 km dari rumahnya. Sebenarnya masa dia pergi 1.5, masa dia balik sampai sini dah 1.5 dah. Tambah lagi yang dengan jarak tu. Jadi bila dia tanya sesaran tu adalah titik terpendek antara kedudukan asal dengan kedudukan akhir. Yang ni. Jarak tu ni antara dua ni. Yang ni jarak. O ke B saja nilai dia adalah berapakah sesaran Rahim dari rumahnya apabila dia sampai ke simpang. Okey. Sesaran daripada Rahim ke simpang 1.5. Bila sebut sesaran awak kena sebut arah. Kalau tak mahu kata kanan boleh sebut ke arah timur. Okey. Daripada kedudukan asal kita, kedudukan rumah Rahim belah kanan. Simpang belah rumah Rahim belah kiri lah, simpang belah kanan. Jadi dia ke arah kanan lah macam tu. Soalan kedua, apabila dia berada di rumah Pak Din, di warung Pak Din bila dia berada di warung Pak Din, berapa sesaran dari rumah? Maksudnya masih dari rumah. Sekarang ni rumah dia duduk dekat sebelah sini, warung dah jadi belah kiri. Jadi kita sebut 0.5 km dan arah dia dah tak sama dah. Kalau kita masih kata arah ke kanan, maksudnya warung duduk kat area lepas ada pokok nyok ni kat sebelah-belah sini lah. So kita kena arah ke sebelah kiri ataupun ke barat. Okey. Sampai setakat itu okey tak? Siapa yang faham angkat tangan? Siapa faham tolong angkat tangan? Terima kasih Amni. Bala tak faham ke? Bala tak angkat tangan pun? Okay, Bala angkat tangan. Adriana. Okay, semua siapa lagi? Adriana, Amni, Koi. Kalau tak okey, awak tanya terus lah sebab tu kita buat Google Meet. Kalau awak tak mahu tanya soalan, baik cikgu buat video je. So kalau awak okey, kita teruskan dengan soalan B. Okey, selamat datang Afiq. Baru masuk Afiq. Okey, soalan B. Selepas bersarapan, Rahim berjalan pulang ke rumahnya. Apabila dia sampai di rumah, lah dia dah balik rumah dah.
Dia dah balik rumah dah. Maksudnya lah ni dia nak kita tahu berapakah jarak yang Rahim lalu tadi tu. Dia pergi ke simpang 1/5. Okay. Lepas tu dia pergi ke warung. Tambah lagi 1/5 sampai kat sini. Tambah lagi 0.5. Rahim balik daripada warung ke rumah dia adalah 0.5. Jadi semua sekali jarak pergerakan Rahim ialah 4 km. Di jauh mana Rahim jalan kanan, kiri, patah balik ke apa semua tu kita kena consider. Kita kena kira. Jadi untuk nak cari jarak, kena cari laluan sebenar bagi Rahim. Tapi kalau nak cari sasaran, disebabkan sasaran Rahim dari rumahnya. Dia kata Rahim dah sampai kat rumah, ambil daripada rumah dia. Maksudnya kedudukan asal dengan kedudukan asal. Dua titik itu bertindan. Bila dia bertindan, maksudnya tak ada shortcut lah. Memang Rahim duduk kat rumah dia dah. Asal buka rumah dia dan sekarang dia dah balik ke rumah dia, maka pergerakan kalau kita perhatikan di sini, kita masih perlu buat jalan kira, tetapi jalan kira yang kita nampak kat sini sekiranya dia bergerak ke sebelah kiri. Kita letak simbol dia negatif. Okey, lah ni cikgu padam balik yang atas ni. Cikgu guna dua warna pen. Kalau kita bergerak ke kanan, cikgu letak pen color pink. Okey, lah ni Rahim mula-mula dia pergi ke simpang. Jauh mana simpang dengan rumah dia? 1.5 km. Okey, sekarang Rahim patah balik. Dia nak pergi ke warung . Bila dia pergi ke warung, daripada simpang nak pergi ke warung, pergerakan dia 1.5 km. Lepas tu daripada rumah dia ke warung pula 0.5. Daripada warung dah kenyang dah, dia nak patah balik ke rumah dia, cikgu guna warna pink. Okey, dia bergerak balik daripada warung ke rumahnya sejauh 0.5. Jadi yang warna pink ni kita anggapkan positif sebab pergerakan ke kanan kalau dalam fizik ke gambar rajah fizik, gambar rajah sains. Okey, tak masuk lagi sana. Bisa tidak mana? Lambat lagi. Pergerakan ke kanan kita wakilkan dia dengan simbol positif. Kalau pergerakan ke kiri yang cikgu guna warna hijau ni, kita guna simbol negatif. Jadi 1.5 ke kanan plus negatif. Maksudnya ke kiri lah. Tambah lagi dengan pergerakan yang bertentang arah iaitu negatif 1.5. Tambah lagi pergerakan bertentang arah lagi 0.5. Patah balik ke sebelah kanan 0.5. Jadi last kali bila kita campak, sasaran adalah kosong. Jadi sasaran ni kenapa kena ada negatif positif? Kerana sasaran yang melibatkan arah. Arah yang bertentangan dengan arah asal, kita anggap dia sebagai negatif. Okay, arah yang bertentangan dengan yang asal, kita anggap sebagai negatif. Jadi arah asal ialah sebelah kanan. Kalau kita patah balik, dia jadi negatif. Bila kita campur positif, negatif, last sekali, kita akan dapat jawapan kosong. Jadi bila Rahim duduk balik dekat rumah dia, sasaran daripada rumah dia ke rumah dia sendiri, maka kosong. Okey. Sekarang ni, kita nak pergi ke soalan seterusnya. Awak tengok muka surat sebelah. Selamat datang Ainin. Sepatutnya cikgu bagi link awal 10.25 awak dah kena masuk. Contohi Bala. Bala bagus dia masuk awal. Tapi tak tahu lah ni Bala ada tak kat sini ni. Takkan Bala duduk makan nasi . Bala, are you here? Bala? Diam je Bala. Okey. Okey, Bala baca soalan Bala dalam satu aktiviti. Oh, mic problem. Tak apalah. Okey, selamat datang Hafiz. Wiji. Baca soalan dalam satu aktiviti. Wiji, awak ada kat situ tak? Okey, Wiji, baca soalan. Nak baca soalan. Ya, baca soalan ya, Wiji. Dalam satu aktiviti kembara hutan, seorang pengangkat menggunakan kompas dan peta. Dia memulakan kembara dari stesen A dan dia perlu
berjalan ke stesen B yang terletak 400 m ke timur stesen A. Apabila dia tiba di stesen B, dia diarahkan untuk ke stesen C yang terletak 400 m ke utara stesen B. Okey, terima kasih Wiji. Okey, sekarang ni dia nak awak kenal pasti dulu arah dan magnitude bagi setiap satu. Sebab dia start dengan pengakap guna kompas dan peta. Kemudian dia kata dari stesen A. So bila dia duduk kat stesen A, okay, dia perlu berjalan ke stesen B, ke sebelah kanan ni. Dia perlu berjalan ke sini. Ini pergerakan dia yang pertama lah. Dah cuba nak gunakan leping sekejap. Okay. Pergerakan dia yang pertama daripada A ke B dan dia bagi dalam soalan daripada A ke B yang terletak 400 meter. So kat sini kita label lah 400 meter masa exam nanti. Okay. Ke timur stesen A. Masa exam ni gambar ni semua apa tak ada tau. Gambar ni tak ada. So awak nak kena ni sendiri, awak nak lukis sendiri. Bila dia kata ke timur maksudnya kita faham ke sebelah kanan. Dan awak kena tahu ni arah mata angin yang pelajaran lepas kita belajar tu. Jangan ada yang lupa nak utara, selatan, timur, barat. Ui, kanan tu tak lekat, barat. Okey. Lepas tu dia kata, lepas dia pergi dekat B, dia diarahkan ke stesen C pula yang terletak 400 meter ke utara stesen B. Maksudnya kalau ikutkan kita punya lukisan tu macam ni lah. Mula-mula dia pergi belah kanan. Yang dia buat ni, dia bagi sengit lah. Kalau awak tak mahu bagi sengit dia macam ni. Ni A, ni B, ni 400 meter. Kemudian P lagi dekat C pun 400 meter juga. Okay, so kat tengah-tengah ni nanti dia anggap sasaran lah. Okay, cikgu buat dua anak panah kat tengah ni untuk menunjukkan sasaran lah. Sasaran. Yang satu anak panah ni untuk pergerakan biasa lah. Okay. Soalan pertama, apabila pengakap itu berada di stesen C, berapakah jarak perjalanan dari A? Awak kena tambah satu-satu, 400 meter, tambah 400 meter dan awak dapat 800 meter. Itu jarak. Soalan B. Soalan B, berapakah sasaran pengakap dari stesen A? Sasaran maksudnya shortcut. Jadi kita nak kena cari C. Jadi untuk cari C, kalau dapat nombor yang senang, boleh hafal tak apa. Kalau tak boleh, maksudnya awak kena hafal ni yang cikgu bagi formula teorem Pythagoras tu lah. Suka ke tak suka ke, awak kenalah hafal ni formula dia. C square sama dengan A square tambah B square punca. Sebab kita nak cari yang kat tengah ni. So area ni kita anggap A, hak ni B, hak ni C. Area pula dah panjang. So nak cari C square sama dengan 400 square tambah 400 square. Jawapan akhir nanti dipunca kuasakan. Okey, abang kat cikgu jawapan dia sama lah dengan ni. Takut tak sama lah, awak kena kira juga. 400 square dapat apa? Okey, 400 square kita dapat 160,000 darab 2. Sebab dua benda lepas tu punca kuasakan. So kita dapat 565.685. 565.685. So bila kita bundarkan kita akan dapat 565.69. So arah bagi sasaran ni ke sebelah atas. Sebelah atas. Awak tak boleh kata atas sebab kalau atas tu utara kan. So arah ni tadi utara, selatan, timur, laut. So sini timur laut pula, timur barat. Pelik betul barat tak boleh. Sini atas ni kita panggil dia timur laut. Okay. So arah dia adalah arah timur laut. Kena sebutlah sebab dia adalah sasaran. Sasaran kena ada magnitude dan arah. Okey, soalan B. Mengapakah jawapan di A1 dan A2 berbeza? Pasal apa kalau dia lalu ikut shortcut tinggal 565 saja?
Sebab itu adalah sesaran. Okey. Sesaran ada magnitude dan arah. Mengapakah jawapan berbeza? Cikgu rasa ni bukan jawapan dia lah. Mengapa berbeza? Bukan yang ni. Kalau dia tak apakah perbezaan, kena baiki sana. Kalau dia kata apakah perbezaan antara jarak dan sesaran, sesaran ada magnitude dan arah, manakala jarak hanya ada magnitude saja. Tapi untuk soalan B ni, mengapakah jawapan A dan B berbeza lah? A adalah pergerakan ataupun jarak sebenar di laluan. Jarak ialah panjang sebenar. Ini potong. Panjang sebenar yang dilalui. Manakala sesaran ialah titik. Titik jarak. Manakala sesaran ialah jarak terpendek antara dua titik. Okey. Yang dia bagi kat kita warna merah sesaran ada magnitude dan arah tu, yang tu dia nak tanya apa beza antara jarak dan sesaran, bolehlah tu jawapan dia. Kalau beza antara jarak dan sesaran ada magnitude dan arah, jarak hanya ada magnitude. Okey, selesai untuk aktiviti pertama. Sekarang kita nak pergi ke aktiviti kedua. Okey, awak boleh kalau parti sebenarnya aktiviti tu dia main daripada textbook lah. Textbook kita. Okey, awak boleh jawab dulu. Try jawab dulu. Sekejap lagi cikgu nak panggil seorang untuk jawab balik. Sebut balik. Okey, kita tengok yang pertama tu perbezaan laju dan hal laju. Perbezaan bagi laju dan hal laju, yang pertama kita nak tengok pada definisi dia lah. Okey, definisi bagi laju ialah kadar perubahan jarak. Maksudnya kalau formula, tengok kat bawah ni formula, jarak bahagi masa. Okey, bila kita sebut benda yang bahagi dengan masa, maksudnya dia adalah kadar. Bila awak dah sebut kadar perubahan jarak, awak tak perlu lagi sebut masa. Kalau awak tak mahu bagi definisi macam ni, awak terus nak ambil daripada formula pun boleh juga, awak boleh sebut macam ni. Jarak per masa. Okey, so ada dua definisi untuk laju macam tu. Untuk hal laju pula, kalau kita perhatikan, formulanya ialah sesaran bahagi masa. Bila kita bahagi dengan masa, kita boleh sebut perkataan kadar perubahan sesaran. Atau kalau awak tak suka guna perkataan kadar, awak kena kata perubahan sesaran per masa. Okey. Kalau awak bagi definisi macam ni salah lah. Awak kata macam ni. Laju ialah kadar perubahan jarak per masa. Tak boleh. Sebab kadar tu sendiri dah menunjukkan dia dah berubah kepada masa. Kalau awak bagi juga definisi macam ni, maksudnya awak dah ambil masa, awak ambil jarak bahagi masa. Sudah tak ada laju, dia dah jadi percutan. Jadi untuk definisi laju, awak hanya sebut kadar perubahan jarak ataupun jarak per masa. Okey. Yang tu cikgu padam balik untuk mengelakkan kekeliruan. Cuma cikgu nak abang ada pelajar jawab macam tu. So bila dia jawab macam tu, dia kata cikgu kata kena kata kadar. Memanglah kena kata kadar, tapi jangan kata dah masa lah. Masa awak dah kata kadar, maksudnya dia dah menunjukkan bahagi dengan masa. Okey lah, sekarang kita nak tengok apakah kuantiti untuk laju. Kuantiti untuk laju ialah kuantiti skalar. Dia dua-dua ni adalah kuantiti terbitan sebab dia datang daripada
terbitan beberapa kuantiti fizik iaitu jarak dan masa. Unitnya sama, cuma berbeza pada kalau kuantiti vektor dia ada arah. Okay, dia ada arah. Yang ni dia ada arah. Maksudnya kita tak payah consider arah lah. Kalau cikgu kata rumah cikgu 8 km, awak kelak-kelak ada pagang tu suka hati nak naik ke atas langit ke kiri ke kanan ke masuk dalam tanah ke 8 km. Tapi kalau kita sebut rumah cikgu 8 km ke kiri sekolah. So awak tahu kelak pagang sekolah belah kiri straight 8 km nanti jumpa rumah cikgu. Contohnya yang tu adalah kuantiti vektor. Ni kena bezakan baik-baik. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 2 kat bawah ni. Bacaan meter had laju sebuah kereta yang bergerak ke arah utara menunjukkan 80 km per jam. Sebuah kereta yang lain bergerak pada 8 km per jam menuju ke selatan. Adakah kelajuan kedua-dua kereta itu sama? Okey. Yang ni dia beritahu kat kita, satu kereta ni 80 km ke arah utara. Utara atas lah 80 km per jam. Sebuah kereta lain bergerak menuju ke selatan pula. Sama juga laju dia. 80 km per jam bukan laju dia sama. Jadi soalannya ialah, adakah kelajuan kereta itu sama? Adakah laju kereta itu sama? Kalau kelajuan, yes. Dua-dua kereta itu kalau kita tengok pada meter kadarnya 80 lah. Dua-dua tunjuk 80. Tapi mereka tak bersaing. Mereka tak duduk kiri kanan. Mereka berpecah lah. Satu ke belakang, satu ke depan. Ini menunjukkan yang hal laju mereka berbeza lah, kerana arah mereka berlawanan lah. Arah tak sama pun dah tak boleh. Ini atas bawah. Kalau satu pergi kanan, satu pergi kiri pun hal laju dah tak sama dah. Kelajuan saja sama. Ini kan pula atas bawah lah. So laju sama. Tapi hal laju berbeza disebabkan arah yang berbeza. Okey kelas, kita sambung lagi dengan soalan nombor 3. Beri definisi pecutan dan tulis formula pecutan. Yang ni yang cikgu sebut tadi. Kalau kita kata hal laju ialah jarak bahagi masa, contoh kita pergi kata kadar jarak per masa. Inilah sebenarnya. Dua kali ni dia bagi masa. Kalau ikut hal laju saja, S per T. Yang ni dia sekali lagi bahagi dengan T. Jadi kita boleh sebut ni A sama dengan S per T per dengan T. Jadi sebenarnya A ni adalah V bahagi dengan T. Hal laju bahagi dengan masa. Benda yang bahagi dengan masa kita boleh sebut sebagai kadar perubahan hal laju. Kalau awak tak mahu sebut perkataan kadar perubahan hal laju, macam cikgu sebut tadi, perubahan hal laju per masa. Okey. Maksud yang sama. Jika bahagi dengan masa, kita boleh kata per masa ataupun kadar perubahan laju. Yang salah kalau awak kata kadar perubahan laju per masa. Itu tak boleh. Okey, ni formula dia perubahan laju ni, mestilah laju yang last sekali tolak dengan laju awal, bahagi dengan masa. Lama mana yang mereka dua tu laju tu nak berubah. Contohnya awak start bawa kereta kosong, kita nak bagi jadi 80 km per jam dalam masa berapa saat. So dalam masa berapa saat tu inilah masa dah. Ataupun kita tengah bawa kereta laju, sekali kita nampak ada kambing lintas tu, kita terpaksa break. So daripada 80 km sejam tu, kita nak jadikan 0 km sejam dalam masa berapa saat. Berapa saat. So dalam masa berapa saat tu adalah masa dah lah. Bukan masa perjalanan kita dari rumah, singgah kedai, makan, balik tu berapa jam. Kenapa masuk lewat Azrin? Next time masuk awal sikit lah. Sekarang dah pukul 11 lah. Setengah jam lah kita dah start kelas. Okay, walau bagaimanapun tanya sebab masuk juga. Bila kita sebut perkataan pecutan ni adalah perubahan hal laju. Perubahan laju dia boleh jadi daripada perlahan jadi makin laju ataupun yang laju jadi perlahan. Kalau perlahan jadi laju, yang ni kita kata dia pecutan.
Kalau daripada laju kepada perlahan, kita panggil dia apa? Nyah pecutan. Okey, kita panggil dia nyah pecutan. Okay, so dalam kes ni, kita boleh terus hafal simbol untuk halaju akhir iaitu V dan halaju awal U. Okey, bahagi dengan T. Semua ni dalam unit saat yang bawah ni saat, yang atas tu MS -1. Maksud cikgu, kalau kita dapat satu soalan yang unit diberi KMJ -1, awak kena convert dia kepada laju dia kena unit dia MS -1. Dan masa pula mesti dalam saat. Kalau awak masih letak 80 km per jam ni dekat atas ni, jawapan kita salah lah, maksudnya kita tak tukar lagi. Selepas ni cikgu akan ajak awak macam mana cara untuk kita tukar unit dengan tepat dan cepat lah. Okay, kita pergi ke soalan nombor 4. Perhatikan gerakan kereta dan rajah A, rajah B dan rajah C. Huraikan perubahan pada sesaran dan hal laju bagi setiap rajah. Adakah kereta itu memecut atau nyah pecut? Okey, kita faham yang pergerakan kereta positif jika ke sebelah kanan. Okey, dalam kes ni semua kereta bergerak ke kanan. Kita tengok kereta yang awal ni, ini bukan 3 biji item ni, 1 biji saja. Ni dia punya imbasan image dia bila pada waktu yang sama, dia dah pergi sampai mana lah. Okey, dalam kes ni, kereta ni dia bergerak dengan kelajuan yang malar lah, sebab kalau awak ambil pembaris, awak kena ukur ni. Tolong ambil baris ukur Ustaz. Nampak makin pelan kan makin laju? Cikgu nampak macam makin pelan. Hak yang ni makin laju kan? Dan last sekali ni makin pelan, last sekali break. Cikgu rasa gambar yang atas ni dia nak abang kata malar kot ni, tapi nampak tak sama. Okay, tolong Ustaz lah. Gambar ni, gambar atas ni, awak catat lah ni katakan 3 meter, hak ni per 3 meter, walaupun pembaris kita tunjuk tak sama. Memang gambar ni sebenarnya nak bagi sama ni, nak abang kata pada waktu yang macam tu dia bergerak pada perbezaan sesaran yang seragam. Jadi kereta ni patutnya duduk sini sikit ni. Duduk sini sikit atas ni. Jadi barulah jarak dia sama. Tak apalah, yang penting awak label. Awak label dia 3 meter juga. So bila kita label 3 meter tu, kita faham yang dia punya jarak dia adalah sama. Okay, yang bawah ni katakan yang ni 1 meter, kat sini 2 meter. Kat yang ni 3 meter, tinggal 1 meter. Contoh macam tu lah. Jadi apa yang kita boleh nyatakan daripada dia punya pergerakan, gambar yang pertama dulu. Gambar yang pertama, gambar A tu, sesaran dia adalah sama. Jangan tengok belah kiri ni lah. Cikgu tak potong masuk PowerPoint. Sesaran dia sama, hal laju dia sama, maka pecutan dia adalah sifar. Kenapa pecutan sifar? Apa boleh jawab? Kenapa kita kata pecutan dia sifar? Ada pecutan tak kat sini? Pecutan tu maksud dia perubahan hal laju. Bahagi masa. Jadi kat sini tak ada perubahan hal laju sama. Bila hal laju sama, tak ada perubahan hal laju. That's why lah pecutan dia sifar. Okey, sesaran sama. Ada perubahan sesaran dia sama. Untuk gambar B pula. Ni gambar A, gambar B pula. Gambar B kita tengok sesaran dia makin bertambah. Maka bila sesaran bertambah, hal laju dia juga bertambah. Jadi bila hal laju bertambah, kita tahu kalau hal laju akhir dia lagi besar daripada hal laju awal, mestilah nilai pecutan kita adalah positif. Okay, bila positif maksudnya ada pecutan. Pecutan. Untuk kes C, daripada 3 meter nak jadi 1 meter, maksudnya sesaran dia semakin berkurang, menunjukkan yang laju dia pun berkurang. Kalau hal laju berkurang, maksudnya nanti A akan dapat negatif. Awak ambil kosong, tolak 80 bahagi dengan berapa saat. Jadi kita akan dapat negatif something lah. So negatif menunjukkan pecutan dia terbalik, iaitu
nyah pecutan. Okay, iaitu nyah pecutan. Nombor 5, seorang penunggang basikal bermula dari keadaan rehat. Dari keadaan rehat. Okay, dari keadaan rehat dan menambah lajunya pada kadar seragam. Okay, rehat ni bukan maksudnya jogging-jogging tu. Rehat tu maksudnya tak bergerak. Okay, tak bergerak. Jadi dalam ni kita tahu U sama dengan kosong daripada soalan dan menambah laju pada kadar seragam. Sehingga dia mencapai laju 4. Maksudnya ni yang akhir. 4 ms negatif 1. M per S tu S negatif 1 lah. Dalam masa T ialah 5 saat. Jadi soalan dia nyatakan laju awal. Yang kat sini skema tak ada unit, awak tolong tulis unit lah. Kosong ms negatif 1 sebab apa dia kosong dia tak sebut tapi dia kata dia rehat. So bila rehat maksudnya laju awal dia kosong. Selain daripada perkataan rehat, kita juga boleh guna perkataan malar atau perkataan stationary atau pegun. Bahasa Inggeris stationary lah, not move. Okay. Static. Okay, V laju akhir 4 ni masa. Okay, laju akhir 4 ms negatif 1. Nyatakan masa yang dia ambil 5 saat. Okay, ada unit. Hitung pecutan. Masukkan dalam formula apa ni? Formula pecutan A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay, V 4 tolak kosong. Cikgu tak mahu awak buat macam ni sebab tak ada unit lah. Jangan jadi pemalas. A sama dengan 4 tolak kosong buh kurungan unit kat luar ni. Bahagi dengan 5 saat. 4 bahagi 5 dapat 0.8. M tetap M. Selamat datang Taufik. Lewat sangat ni masuk. M dah masuk S negatif 1 kat atas. Buat naik satu lagi jadi MS negatif 2. So ini jawapannya. Okay, next time masuk awal sikit lah Taufik. Bala sebut tadi sebab seragam, laju dia pun seragam. Pecutan tak seragam lah. Pecutan tak wujud langsung, tak ada pecutan. Cikgu patah balik sikit. Dekat sini yang nombor 1 tadi, dalam kes yang pertama tadi, pecutan dia sifar maksudnya tak ada pecutan. Awak ambil laju dia sama, kalau laju dia sama dia takkan ada pecutan. Contohnya kita guna formula A sama dengan V tolak U bagi T. Katakan 80 tolak 80 bahagi dengan time. 80 bahagi tolak 80 dapat kosong. Kosong bahagi berapa saat pun tetap dapat sifar. Jadi pecutan dia bukan seragam Bala. Pecutannya adalah sifar. Tak ada pecutan langsung. Walaupun ayah kita buat laju dekat lebuh raya tapi statik 80. Awak minum air tak tumpah tau. Sebab tak ada pecutan. Tapi kalau ayah awak bawa 40 km, tiba-tiba jadi 50, awak akan tersentak sikit. Ataupun ayah tengah bawa 50, tiba-tiba jadi 30. Tiba-tiba nak kena pelan sikit, nampak ada anak kucing melintas ke apa ke, maka adanya pecutan. Bila ada pecutan ataupun yang pecutan akan wujudnya daya. So dalam kes pecutan sifar, maksudnya kita punya kereta dalam keadaan sangat stabil. Macam tu. Sampai setakat tu. Bala okey Cik Wahab, orang ni pun faham lah pecutan seragam dengan pecutan sifar tak sama. Okey, sampai setakat tu okey ke tak? Boleh tak nak cikgu nak tengok respon sampai setakat soalan nombor 5? Cikgu nak tengok respon, tolong angkat tangan sikit. Okey ke tak okey? Yang okey angkat tangan. Yang angkat tangan dia tadi tak letak tu. Okey, yang angkat tangan boleh letak balik tangan. Thank you yang respon. Okey. Sekarang ni, awak kalau awak tak tanya awak rugi lah. Cikgu nak abang siap-siap. Rate cikgu 1 jam cikgu punya rate ni 1 jam 100 tau. Tapi cikgu ajak untuk awak. Kalau cikgu bagi ceramah ke apa ke 2 jam orang bagi 200. Jadi maksudnya cikgu memang all out untuk awak. Kalau awak buat main-main, awak yang rugi. Okey? Awak duduk dalam kelas cikgu, awak boleh tanya soalan. Kalau awak tak mau tanya, awak tak ambil kesempatan untuk tanya, memang awak rugi.
Sebab 19 yang masuk. Okey, menentukan jarak, sasaran, laju, halaju dan kejutan. Okey, yang pertama. Soalan latihan 1 . Latihan 1. Cikgu bagi soalan ni soalan SPM tau. Jangan anggap soalan ni soalan bodoh-bodoh form 4 tak nak SPM. Soalan form 4 banyak dalam soalan SPM. Yang awak kena bagi sepenuh perhatian lah. Bila kita buat ni, awak kena ambil serius benda ni. Sebab nanti tingkatan 5 kita akan guna lagi. Daya ada sampai tingkatan 5. Kita tengok sebelah kiri. Anda berjalan di sepanjang koridor sekolah yang lurus dan panjangnya sejauh 55 meter. Kita belajar tentang garis lurus. Okay, persamaan linear yang kita belajar ni untuk garis lurus. Kemudian awak berpusing dan berjalan 30 meter dalam arah bertentangan. So kita bermula dengan satu titik. Okay, kita bermula dengan satu titik. Kita bergerak lurus sejauh 55 meter. Dia mula kat sini. Dia mula dekat sini. Okay, dia titik mula dia. Sepanjang koridor yang lurus sejauh 55, kemudian berpusing dan berjalan 30 meter. Dia pergi sampai situ. Okay. Awak tengok yang biru ni. Dia pergi, dia patah balik. Macam tu. Contoh dah. Akhirnya anda berpusing lagi dan berjalan 39 meter. Patah balik pula 39 meter ke sebelah kanan. Apakah sasaran anda dari titik mula? Okay, jom kita cari sasaran. Sasaran ialah jarak titik mula ke titik akhir. Okay, ke titik akhir. Jadi titik mula awak kat sini. Titik mula awak kat sini. Sekarang awak dah pergi sampai sini. Ya, awak nak cari sepanjang ni berapa? Walaupun kita mula dekat sini, kita nampak yang last tu kat situ kan. Tapi sebenarnya kita mula di sebelah kiri ni. Jadi jarak ni semua sekali adalah 55 plus dengan 39. Itu je jawapan dia. So 55 tambah akhirnya anda berpusing dan berjalan 30 meter dalam arah bertentangan. Akhirnya anda berpusing lagi dan berjalan 39 meter. So yang ni dia berjalan 39 meter. Jadi bila dia jalan 39 meter, 30 meter dia kat sini ni. Jadi 9 kat sini. Jadi kita ambil jawapan tu 55 tambah 9 lah. Tu adalah sasaran. So untuk nak selamat masa exam nanti, awak lukis. Awak buatlah jalan kira. Kita buat jalan kira kita sendiri. Okay. Mula pergi sebelah kanan 55. Okay, 55 meter sampai sini. Pusing, patah balik 30 meter. Kemudian arah bertentangan 39 meter. Okay. Jadi lah ni nak kena cari berapa dia punya sasaran akhir. Kan? Nanti awak kena buat ni. Kena buat jalan kira. Patah balik, pergi balik. Jadi dia punya sasaran ni dari depan ni lah. Di sini. Ni 55 tambah 9 kat sekujur ni ada 9. Okay, 9 meter. Depan kita 64 meter. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Seorang budak berjalan sepanjang laluan PQ. P ke Q ni naik, turun. Macam tu. Tapi ada tempat yang tak label lah. Hati-hati. Daripada 5 ke 7, parti kat atas ni tak ada apa kan. Tapi kita boleh tahu kat atas ni mestilah jarak dia sama dengan yang bertentangan dengan dia. So sini pun 5. 10, 10. So turun pun mesti sama dengan dia ni juga. Jumlah jarak yang dilalui awak kena tambah semua sekali. 5 tambah 7 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. So tekan kalkulator, awak akan dapat 57 meter. Okay, manakala untuk sasaran. Sasaran maksudnya kita kena ambil shortcut. Shortcut. Dan ni kalau kita tengok daripada sini, okay, shortcut kita guna colour lain sikit. Nombor hijau lah. Dari P ke Q.
Ni shortcut lah ni. Daripada P ke Q tengok jarak yang bawah ni dulu. 7 tambah 10 tambah 10. Kebetulan dia duduk dalam keadaan separas. Separasnya tak ada tinggi, tak ada rendah. Tapi kalau tiba-tiba tak separas, mungkin kat sini ke awak kena cari teori Pythagoras lah. Ya, kalau dia separas tak ada masalah. Ni separas. Maksud cikgu tak separas, macam tu. Awak punya Q kat sini P awak memang awak kena buat lah C square sama dengan A square tu. Cikgu suruh awak hafal tu kan. Sepatutnya awak kena hafal lah. Tu matematik tau. Tapi masih perlu digunakan dalam fizik. So kalau macam ni dalam kes satu paras, hanya tambah lah 7 tambah 10 tambah 10. So kita dapat 27 meter. Okey. Tepi ke soalan soalan nombor 3. Isikan tempat kosong. Laju seragam 10 ms -1 tu maksud dia apa? Kita tahu yang laju seragam tu adalah dalam masa 10 meter, dalam masa 1 saat dia dah bergerak sejauh 10 meter. Tu maksud dia. So awak nak kena definisikan balik dia punya kuantiti fizik dan magnitude tu. Awak boleh guna dia punya unit untuk bantuan awak. Awak letakkan unit tu 10 meter per S. S tu maksudnya setiap saat lah, 1 saat. Tak ada apa sebelah S tu, maksudnya 1 saat. Dalam 1 meter, satu objek tu dah bergerak sejauh 10 meter. Untuk soalan B, halaju seragam 10 ms -1 maksudnya sesaran sejauh 10 meter dilalui setiap saat. Ke mana kita faham, kalau dia positif maksudnya dia ke arah kanan. Kalau dia negatif bukan maksudnya kereta tu tak bergerak, tapi kereta tu bergerak pada arah bertentangan. Okey. Kita tengok soalan C, halaju seragam negatif 10. Dalam meter kadar dalam kereta kita ada kosong sampai 140. Contohlah 140. Dia tak ada kat sini. Negatif 80 ayah awak bawa. Tak ada. Kita ada daripada kosong sampai 140. Jadi negatif tu sebenarnya kalau dalam kereta memang tak ada. Cuma kita kena faham negatif tu adalah jika ayah awak bawa kereta halaju macam tu tapi arah yang bertentangan. Masa pion motor kita kat alok start tu positif. Bila ayah patah balik jadi negatif. Tu maksud negatif, bukan maksudnya kereta tu jadi makin pelan. Maksudnya kereta tu bergerak pada arah yang bertentangan. Kalau kanan lawan dari kiri, kalau atas lawan dari bawah. Okay, kalau timur lawan dari barat, kalau utara lawan dari selatan. Jadi bila dia bertentangan arah, halajunya akan jadi negatif. Simbol negatif. Untuk pecutan seragam pula, 4 ms -2, maksudnya halaju dia bertambah 4 meter per saat setiap saat. 4 ms per s. Maksudnya kadar 2 kali lah. Kadar per saat. Tu maksud dia. Jauh pecutan pula maksudnya dia berkurang. Okey, apa yang berkurang? Halaju yang berkurang 4 ms -1 dalam setiap 1 saat. Okey. Sekarang kita nak tengok soalan nombor 4 dari 6 soalan nombor 4 dan 6. Cikgu tak mengajak lagi untuk apa pita detik sebab pita detik cikgu nak minggu depan. Lepas tu minggu depan tu 2 jam tu memang kita akan jumpa 2 jam. Sebab minggu yang satu lagi maybe cikgu tak tahulah bila, mungkin minggu satu lagi ataupun minggu satu lagi tu cikgu kena pergi marking paper SPM. So bila marking paper SPM cikgu rasa PDPR cikgu tak dapat jalankan, cikgu akan hantar video-video saja. Jadi cikgu terpaksa pergi laju sikit lah minggu depan, maksudnya 2 jam tu full. Jadi siapa yang tak masuk 2 jam tu memang dia gila 2 jam banyak sangat kita akan belajar. Banyak bab lah. Jadi minggu depan tu bawa letak siap-siap ayak ke, cikidis ke, coklat ke apa, tak siap-siap. 2 jam full kita akan ambil. Okey. Tengok soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Rajah menunjukkan pergerakan Razi yang berlari dari A ke B kemudian berpatah balik ke C. Mula-mula dia pergi A ke B kemudian patah balik ke C. Yang ni adalah contoh dalam buku teks awak. Kalau awak ingat balik
So yang ni cikgu tak mau bincang banyak. Awak boleh buat sendiri ataupun kalau awak pemalas awak tengok buku teks tu tiru. Tapi cikgu harap tak ada lah yang macam tu awak akan buat, awak akan cuba lah. Begitu juga dengan nombor 5. Dia bergerak daripada O ke B kemudian melalui A. Jadi macam mana cara kita nak cari jarak, kita kena tambah dulu 5 dan 12. Kemudian kalau nak cari sasaran awak kena buat teorem Pythagoras kat sini. Yang ni cikgu sebut dia dah bagi. Kalau dia tak bagi memang awak kena guna formula. So cikgu nak awak anggap benda ni tak bagi. So, awak punya jalan kira di sini cikgu nak awak guna formula. C square sama dengan A square tambah B square punca. Sebab kalau awak tak tulis formula ni, awak tak guna formula ni, saat kita exam, gelabah. Dia awak tahu macam mana awak tak tahu. Sebab dia tak biasa. Begitu juga dengan formula kecurunan. Awak soalan-soalan cikgu bagi pasal kecurunan tu sepatutnya awak dah buat lah. Awak kena hafal formula kecurunan. Tak banyak benda nak kena hafal tapi awak akan terhafal sendiri sebab latihan yang selalu kita gunakan. Okey? Dan soalan yang terakhir ni, selepas mendarat di atas landasan, okey, yang ni kita akan buat. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya lajunya berkurang daripada 70 kepada 5 dalam masa 20 saat. Berapa kejutan? Kita tulis formula dulu tau. Bagi T. Okay, V75 tolak 5 unit kat sini MS -1 bahagi dengan 20 saat. So kita dapat 70 bagi 2 dapat 3.5 MS -2. Okay. Setakat tu saja untuk hari ni. Cikgu harap nota yang minggu lepas cikgu suruh buat tu awak dah buat dan latihan hari, kita punya modul hari ni sampai muka soal 4 tu selesai lah. Siapa yang tak siap lagi ke apa-apa, sekejap lagi cikgu akan hantar jawapan. Okay, dan video untuk rakaman Google Meet hari ni pun cikgu akan up balik nanti dan cikgu akan bagi link pada awak. Okay, terima kasih semua yang bersama cikgu hari ni. Cikgu harap ilmu yang awak dapat ni awak akan manfaatkan sebaiknya. Awak guna dan awak buat latihan. Okay, sekian, terima kasih, bye-bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okay, minta live lah semua sebab cikgu nak tutup record dia tak boleh berhenti kalau tak ada, kalau tak habis live. Okay, thank you.